Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Elmi bin Baharudin. Jadi kami dari kumpulan akan membentangkan tentang konsep etika dan peradaban untuk penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Azlan bin Kamarudin, 2210-582 iaitu saya sendiri, Muhammad Razif Fidaus bin Rosmi 2210-579, Muhammad Syafiq Ifwad bin Harun 2210-598 dan Muhammad Syafi'i bin Ahmad Rofi 2210-587. Dan kita akan beralih kepada pengenalan kita. Etika adalah suatu norma ataupun aturan yang dipakai oleh segelintir masyarakat ataupun semua masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku baik di dalam masyarakat yang sering terkait dengan sifat baik dan buruk. Namun ada juga yang mengatakan pengertian etika adalah sesuatu ilmu yang berkaitan dengan kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulan sehariannya. Dengan kata lain, etika adalah suatu kewajiban dan tanggungjawab moral untuk setiap orang dalam berperilaku baik di dalam konteks masyarakat. Menurut Prawiro 2018, beliau menyebut bahawa perkataan etika itu berasal daripada perkataan Yunani, bermaksud kata akarnya ialah etikos yang bermaksud suatu kebiasaan. Dalam hal ini etika mempunyai pelbagai sudut yang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Etika juga adalah etika dan moral bukan perkara yang sama. Walau bagaimanapun orang yang harus hidup dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ditentukan oleh ajaran moral. Jadi etika sebaliknya membantu dalam pemahaman sesuatu perkara dan manusia mesti boleh berfikir secara kritis dan rasional untuk melibatkan diri mereka dalam etika sebagai sains. Terdapat pelbagai istilah untuk perkataan peradaban. Antaranya ialah peradaban diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris iaitu tamadun. Perkataan beradab menunjuk kepada pembentuk tingkah laku yang ganas, kasar ataupun tidak sopan supaya dapat dijinakkan dan diselaraskan dengan kehendak masyarakat. Jadi ringkasnya beradab selalunya dimaksudkan sebagai permulaan kepada hidup primitif, kepada seumur hidup berbudi bahasa dan kesopanan yang tulus. Oleh itu perkataan beradab membawa tujuan yang baik ataupun nilai-nilai yang positif. Peradaban juga membawa maksud setiap usaha yang dilakukan oleh rakyat untuk meningkatkan kehidupan mereka, sama ada usaha tersebut dilakukan untuk mencapai matlamat dengan sebenar-benarnya ataupun tidak. Dan sama ada matlamat tersebut adalah secara bentuk material ataupun makdiyah ataupun secara abstrak iaitu maknawiyah. Peradaban menurut Huntington, peradaban ialah kumpulan budaya tertinggi manusia dan tahap pengenalan budaya yang paling luas, dan manusia mempunyai pelbagai kelemahan yang membezakannya daripada makhluk ciptaan Tuhan kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Peradaban juga adalah suatu warisan budaya yang paling luas untuk dikenal pasti oleh manusia berdasarkan aspek objek yang sama seperti bahasa, agama, sejarah, tabiat dan institusi serta kesedaran subjektif. Jadi ini adalah objektif kajian kami. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya kemerosotan etika dan peradaban di Malaysia. Yang kedua ialah untuk mengkaji langkah-langkah dalam memartabatkan konsep etika dan peradaban di Malaysia. Untuk kajian kelepas kami, telah dijalankan oleh saya sendiri, Syafiq dan Syafi'i serta Razif untuk menentukan dan
mengenal pasti faktor-faktor berlakunya kemerosotan etika dan peradaban di Malaysia serta mengkaji langkah-langkah dalam memartabatkan konsep etika dan peradaban di Malaysia. Kerana menurut George pada tahun 2016, beliau berkata masyarakat di Malaysia khususnya anak-anak muda tidak didedahkan dan mengambil berat mengenai perihal seperti adab terhadap orang yang lebih tua, orang yang sebaya dan orang yang lebih muda, dan kemajuan teknologi telah mengubah hidup mereka menjadi lebih merosot. Saiful pada tahun 2014 beliau berpendapat bahawa kemerosotan kasih sayang dalam keluarga adalah kerana cara ibu bapa melayan mereka dengan sangat negatif dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Jadi hasrat kami untuk diutarakan kepada kerajaan Malaysia adalah kerajaan Malaysia perlu memastikan semua pihak mengambil berat dan memastikan rakyat semua rakyat di peringkat umur, sama ada di peringkat menengah dan universiti agar menerapkan konsep etika dan peradaban di dalam institusi pendidikan supaya konsep etika dan peradaban ini dapat meresap terus ke dalam minda masyarakat. Jadi saya akan memberi peluang untuk pembentang yang lain. Baiklah. Metodologi kajian. Tujuan metodologi ini ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses. Kajian ini termasuklah mengenai faktor-faktor berlakunya kemerosotan etika dan peradaban di Malaysia dan langkah-langkah dalam memartabatkan konsep etika dan peradaban di Malaysia. Seterusnya, okey. Pengumpulan data. Pengumpulan data ialah pengiraan ke atas ciri-ciri, kejadian, fakta atau ukuran ke atas sesuatu peristiwa yang boleh dikira. Pengumpulan data terdapat tiga kaedah iaitu data sekunder. Data sekunder boleh diperoleh melalui pelbagai sumber seperti rujukan perpustakaan, rujukan laporan dan rujukan internet untuk mendapatkan data ataupun merupakan data sedia ada atau idea yang diperolehi melalui mana-mana sumber sama ada media bertulis ataupun media cetak. Yang kedua, rujukan perpustakaan. Melalui kaedah ini, maklumat tertumpu kepada bacaan dan rujukan daripada buku, jurnal, kertas kerja dan artikel mengenai konsep etika dan peradaban di Malaysia. Beberapa definisi yang diketahui dalam dan keadaan politik yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia juga berkait rapat dengan keadaan etika dan peradaban masyarakat negara. Yang terakhir ialah rujukan internet. Dalam kajian pengkaji juga menggunakan sumber daripada internet untuk mendapatkan lebih banyak maklumat daripada e-book, e-library dan kajian lepas sebagai sumber rujukan penyelidik. Penganalisan dan persembahan data. Analisis data bertujuan untuk mempersembahkan data dalam bentuk yang lebih bermakna ataupun lebih mudah difahami dan berguna untuk penyelesaian masalah. Dalam kajian ini, pengkaji hanya menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk membentangkan hasil kajian melalui data yang digunakan. Seterusnya. Baiklah, saya akan berikan kepada ahli yang lain. Baiklah, 5.0 hasil kajian dan perbincangan. Dalam bahagian ini, pengkaji iaitu kami membincangkan tentang keputusan analisis data dengan lebih terperinci terhadap kajian yang telah
dijalankan berkaitan faktor-faktor berlakunya kemerosotan etika dan peradaban di Malaysia, serta langkah-langkah dalam memartabatkan etika dan peradaban di Malaysia. Hasil penganalisaan data melalui kaedah rujukan yang telah dilakukan di perpustakaan juga terdapat dalam bahagian ini. Jadi saya akan menyerahkan kepada ahli yang lain untuk membacakan faktor-faktor berlakunya kemerosotan etika dan peradaban di Malaysia. Silakan. Okey, sekarang saya akan menjelaskan antara faktor-faktor berlakunya kemerosotan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama, kurangnya kefahaman dalam ilmu agama. Hal agama tidak diterapkan ke dalam diri hingga menyebabkan berlakunya perangai dan akhlak yang kurang baik. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya yang tidak sihat. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang tidak terkawal. Contohnya, masyarakat tidak lagi bertemu atau bermesra secara berhadapan. Bahkan, platform media sosial menjadi pengganti antara masyarakat dengan masyarakat untuk berhubung. Yang keempat, kurang mendapat kasih sayang dan tunjuk ajar dari ibu bapa. Menjadi antara faktor yang utama mengapa etika dan peradaban tidak diterapkan dalam diri seseorang individu. Seterusnya. Dan langkah-langkah dalam memartabatkan konsep etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama, peranan keluarga khususnya ibu bapa. Ibu bapa perlu mendidik dan menerapkan contoh teladan yang baik dalam diri anak-anak mereka. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan penghayatan dalam agama, iaitu dengan memastikan penghayatan tentang agama menjadi keutamaan dalam semua perkara yang dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, memperluaskan kelas berkaitan dengan etika dan peradaban di setiap peringkat umur. Yang seterusnya, kita perlulah mengadakan kempen etika dan peradaban di seluruh negara. Kempen ini boleh dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat di samping memupuk semangat dan nilai-nilai murni untuk dimartabatkan menjadi individu dan insan yang cemerlang dari berbagai sudut kehidupan. Yang seterusnya, sekarang saya akan menerangkan berkaitan dengan rumusan hasil kajian yang dilakukan antara kami berempat. Kaitan antara etika dan peradaban tidak boleh dipisahkan kerana kemajuan sesuatu masyarakat adalah bergantung kepada etika dan peradaban tersebut. Masalah seperti kurangnya kefahaman dalam ilmu agama, penggunaan media sosial yang tidak terkawal, pengaruh rakan sebaya yang tidak sihat dan kurang mendapat kasih sayang serta tunjuk ajar dari ibu bapa dapat diselesaikan dengan mudah jika langkah untuk memartabatkan etika dan peradaban dijalankan dengan mantap di Malaysia. Seiring dengan peredaran zaman, penglibatan unsur negatif yang berlebihan akan memusnahkan konsep etika dan peradaban. Secara akhirnya, etika dan peradaban adalah penting dalam komuniti masyarakat di Malaysia berpaksikan kepada konsep keluarga Malaysia. Sekian sahaja pembentangan daripada kami berempat. Diharapkan apa yang kami sampaikan dapat memberi ilmu tambahan kepada semua. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.